Moto kehidupan kita ialah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu kalimah tauhid. Muhammadur Rasulullah kalimah rasul. Dan setiap kali apabila kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah di mana-mana majlis juga, kita akan penutup di ujung tu wahia kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Kita akan kata kalimah ini adalah kalimah yang benar, iaitu kalimah la ilaha illallah ni kalimah yang paling benar. Tidak ada kalimah lain yang lebih benar daripada yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kepada Tuan Nazir, Timbalan Nazir, AJK, Tuan Imam, Tuan Bilal, saya nampak ada Datuk Syed Zana dan lain-lain, Datuk-Datuk, Datin-Datin, sedang hadirin sekalian. Oleh sebab ada rekaman, saya terpaksa terus kepada apa yang saya nak cakaplah pada malam ini. Tapi sebagai selingan ringan, mungkin minggu depan kita dapat Perdana Menteri baru. Tak apalah. Tak usah komen banyak-banyak, payah. Tuan-tuan, begini. Moto kehidupan kita ialah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu kalimah tauhid. Muhammadur Rasulullah kalimah rasul. Dan setiap kali apabila kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah di mana-mana majlis juga, kita akan penutup di ujung tu wahia kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Kita akan kata kalimah ini adalah kalimah yang benar, iaitu kalimah la ilaha illallah ni kalimah yang paling benar. Tidak ada kalimah lain yang lebih benar daripada yang itu. Kita hidup di atas kalimah ini. Kita akan mati pun kita harapkan kita mati dalam kalimah ini. Dan kita akan dibangkitkan pun insya-Allah dengan kalimah ini. Itulah kalimah tauhid. Dan apabila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kalimah tauhid yang kita gabungkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dipanggil dua kalimah syahadah. Dia tak panggil dua kalimah tauhid lagi. Apabila kita letak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tajuk saya pada malam ini ialah konsep asyhadah dan tututannya ke dalam kehidupan kita seharian sampailah kepada kita menemui Allah. Tajuk ringkasnya syahadah dan tututannya. Tuan-tuan sekalian, saya nak baca dua hadis yang paling jelas tentang status syahadah ini.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Sesiapa yang bersyahadah mengakui tidak ada Tuhan yang disembah yang layak disembah melainkan Allah. Allah yang tunggal yang tidak ada sekutu padanya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh, Isa juga hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan kalimah Allah itu diberikan kepada Maryam dan ruh Maryam. Wal jannatu haqqun, syurga itu benar, neraka itu benar. Wan naru haqqun, sesiapa yang berkata begini dengan perfect, dengan sempurna, dan dia mati dalam kalimah yang sempurna ini, adkhalahu Allahul jannata, Allah akan memasukkannya ke syurga, ala ma kana alaihi minal amal, walaupun apa yang dia telah buat dalam hidupnya sebelum itu. Ini kehebatan syahadah seseorang. Apabila dia berada di atas syahadah itu sepenuhnya ketika dia nak kembali menemui Tuhannya. Hadis Nabi yang lain, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, harramallahu ta'ala jasadahu 'alan nar." Sesiapa yang bersyahadah la ilaha illallah dan Muhammad itu Rasulullah, Allah akan mengharamkan kepadanya, mengharamkan jasadnya daripada neraka. Kedua hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari dan lain-lain. Suatu hari, mengikut hadis riwayat Abu Dzar, Nabi dikunjungi oleh Jibril, dan Jibril memberi kabar gembira kepada Nabi kita. Kata Jibril, "Man mata min ummatika la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah." Sesiapa yang mati di kalangan engkau wahai Muhammad dengan keadaan tidak sedikit pun syirikkan Allah, maka dia masuk syurga. Maka Abu Dzar bertanya kepada Nabi, "Wa in zana wa in sariqah?" Kalau dia pernah berzina, kalau dia pernah mencuri, macam mana? Nabi tetap menjawab, "Wa in zana wa in sariqah." Walaupun dia pernah mencuri, dia pernah merampak, dia masuk syurga. Dia ulang lagi sampai 3 kali. Wa in zana wa in sariqah. Walaupun dia berzina dan dia mencuri, masuk syurga. Nabi menjawab, "Ya, masuk syurga." Dan sampai keempat, Nabi seolahnya macam tunjuk tangan dia kepada Abu Dzar, mengatakan itulah realitinya. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, apa hebatnya dua kalimah ini kepada kita? Seseorang nak masuk Islam, tak dapat tidak mesti mengucap dua kalimah syahadah ni dengan lengkap, perfect. Kalau kita tengok dalam viral di video-video, berapa ramai orang barat yang telah menganut Islam, perempuan, selepas dia mengucap ini, menangis teresak-esak, tuan-tuan sekalian. Apa sebab? Dia telah berjaya memenuhi sesuatu yang amat penting dalam hidupnya, yang tidak ada lagi yang lebih penting daripada itu, iaitu dia telah masuk ke dalam syahadah, mentauhidkan Allah dengan sempurnanya. Itulah yang menjadi penting sekali dalam hubungan yang kita nak bahaskan pada malam ini. Sebelum saya uraikan tentang dua kalimah syahadah ini dan tauhid, kepentingan syahadah ini kepada seseorang Islam seperti mana kepentingan nyawa kita dengan tubuh badan. Tubuh badan yang cantik tidak ada artinya jika nyawa telah keluar daripada badan. Kalau kita tengok seorang jutawan, seorang jelitawan yang cantik, yang lawa, orang lihat dia mengiurkan, menaikkan rasa ingin dan sebagainya, cantik sangat dengan tubuh badannya, dengan rupa parasnya. Tetapi apabila dia meninggal, walaupun dalam setengah jam lepas dia meninggal, orang tengok tubuh badan yang cantik itu tidak mendatangkan apa-apa perasaan lagi dah. Apa sebab? Segi fizikalnya tidak ada perubahan apa-apa. Masih cantik macam itu. Masih lawa macam itu. Tapi perasaan, keinginan
dah tak ada dah. Apa sebab? Sebab roh telah keluar daripada badan dia. Orang tokoh-tokoh yang hebat-hebat disanjung di sana sini, dipuja. Tiba-tiba orang dengar dia kembali kepada rahmatullah. Orang pergi tengok bujur banyaknya. Setakat orang baca Fatihah, dah tidak ada apa lagi dah. Legasinya tamat setakat itu. Apa sebab? Roh dah tak ada dalam badannya. Begitulah kepentingan syahadah ini kepada orang Islam. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila ditakdirkan mana-mana orang Islam yang meninggal wal'ayazubillah dalam keadaan yang berlawanan dengan syahadah, atau kita katakan dalam keadaan syirik yang berlawanan dengan hadis tadi, wal'ayazubillah lah, maka matinya mati katak, orang Kedah kata, mati yang tidak ada nilai sama sekali. Apa yang dia buat di dunia ini sebelum itu, walaupun kebajikan itu sebanyak mana, semua tidak ada nilai. Jikalau dia ditakdirkan wal'ayazubillah, jikalau dia ditakdirkan mati dalam keadaan yang berlawanan dengan syahadah ini, iaitu dia mati dalam keadaan syirik. Sebab itu firman Tuhan untuk mengesahkan benda ini. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Surah Al-Furqan. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Sebab saya sebut satu je. Sebab banyak lagi isi-isi kemudian. Kami kemukakan atau kami pergi kepada apa yang mereka telah buat, iaitu orang kafir ini, yang tak beriman. Banyak kebajikan-kebajikan yang telah mereka buat di dunia. Tapi kami jadikan segala apa yang mereka buat itu seperti debu yang berterbangan, yang tidak ada nilai apa-apa. Ini tuan-tuan perbezaannya. Apabila kita melihat kebaikan dalam Islam, tidak sama sekali dengan kebaikan secara sekular. Kebaikan secara sekular kita nampak secara lahir. Dia bagi derma, oh kita terbaku, dia bagi derma banyak. Kata dia bagi derma, kita katakan 100,000, oh bagus sangat, cepat kita nampak 100,000. Kita puji dia. Tetapi di sisi Allah, orang yang bagi 10,000 misalnya, yang keikhlasannya tulen semata-mata kerana Allah, tidak dikeranakan dengan sebarang kerana. Manakala yang dia tadi bagi 100,000 dikeranakan dengan berbagai-bagai kerana. Kerana kontrak, kerana janji itu, kerana janji ini. Maka yang pertama tadi di sisi Allah seperti debu yang berterbangan walaupun 100,000. Tetapi yang 10,000 inilah yang menilai sebenar-benarnya dinilai sebagai kebaikan dan kebajikan kepada dia. Apa sebab? Sebab Allah mengetahui layer yang kedua itu, niat ketulinannya. Yang pertama tidak ikhlas kepada kerana Allah semata-mata. Yang kedua ini dia ikhlas kerana Allah semata-mata. Itu perbezaan kebaikan. Tetapi kalau segi dunia, tentu yang 100,000 itu disanjung. Tentu yang bagi banyak itu disanjung. Tentulah yang mendapat pangkat itu semua disanjung. Itu dunia. Tetapi bila pergi pada level yang kedua, sejauh mana segala sumbangan, segala kebaikan itu disandarkan kepada tauhid, disandarkan kepada kerana Allah, dan dia membuat kebajikan itu betul-betul di atas syahadah yang ditentukan kepada dia. Di situ penilaian sebenarnya baik atau buruk di segi Islam. Dalam apa juga kita kena lihat dalam dua dimensi yang macam ini. Jangan kita terpegun di segi zahir saja dengan tak pergi sampai ke dalam. Walaupun Allah saja yang tahu, kita tak boleh nak nilai siapa dia yang ikhlas tak ikhlas, kita tak tahu. Tapi kita untuk diri kita sendiri, apabila kita nak buat, kita nak berada di level yang macam mana. Sebab itu saya pernah cakap joke, walaupun joke tapi joke serius. Seseorang yang bagi derma, bagi kebajikan 100,000 misalnya, dengan seseorang yang hanya bagi 10,000, apabila masuk besok beratur nak masuk pintu syurga itulah, andainya begitu, jangan kita terperanjat yang 10,000 dia berada di depan daripada yang 100,000. Sebab apa? Penilaian ketulinan kebajikan itu, yang 10,000 ni lebih baik
Sebab dia berasaskan kepada yang pertama, iaitu semata-mata kerana Allah, tidak dikeranakan dengan sebarang kerana. Dan yang kedua yang 100,000 tadi dengan kerana-kerana lain, kerana kontrak, kerana sanjungan, kerana itu, kerana ini, kerana. Sebab itu tuan-tuan sekalian, itu perbezaan asas syahadah ini dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita ini betul-betul berada di atas tuntutan syahadah. Disebutkan firman Tuhan dalam 1-2 ayat. Wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Surah Al-Fath ayat 26. Allah melazimkan kepada mereka, iaitu orang yang beriman ini, kalimat at-taqwa, kalimah taqwa. Ulama mentafsirkan kalimah taqwa ni adalah kalimah syahadah la ilaha illallah, yang kita ucap asyhadu an la ilaha illallah. Mereka yang macam ini yang paling berhak sekali berada di atas kalimah ini, dan mereka ahli untuk mendapat kebaikan daripada kalimah ini. Dan apabila ditafsirkan takwa itu ialah maksudnya syahadah dan keimanan dia, maka Tuhan sebut dalam ayat yang lain, penerimaan segala amal ibadat kita bergantung kepada ketakwaan kita, dalam braket sejauh mana amal ibadat itu diasaskan kepada syahadah dan tauhid kita. Sebab syahadah dan tauhid itu kalimatan thayyiban, maksudnya ialah at-taqwa, firman Tuhan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, surah Al-Maidah 27. Sesungguhnya Allah menerima segala perbuatan yang baik itu daripada orang yang bertakwa. Siapa dia yang bertakwa? Orang yang betul-betul berada di atas kehendak kalimah tauhidnya, yang menjadi sebahagian daripada syahadah dia. Bandingan kalimah tauhid yang menjadi sebahagian daripada syahadah kita itu dibandingkan dalam satu ayat, saya nak baca ini. Surah Ibrahim ayat 24-25. Kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Kalimah yang baik ini dalam bracket ahli tafsir sebut ialah kalimah tauhid la ilaha illallah, dan dia berada di atas kalimah itu seperti pokok yang baik, yang bagus, pokok yang baik yang akarnya berada di dalam bumi, orang tak nampak yang itu, tetapi melahirkan pokok yang cantik, rendang, buahnya banyak di atas bumi, memberi buah hasil yang boleh dimakan oleh semua orang. Jadi benih pokok di bawah tu orang tak nampak tengok, tapi yang orang dapat rasa nikmati daripada benih yang baik ini al-hasil yang ditimbulkan daripada benih ini. Ini Al-Quran turun pada zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini kita boleh bandingkan, saya sebut dah berkali-kali, satu bangunan yang orang buat sampai 50 tingkat, 60 tingkat, 70 tingkat. Kekuatan sebenarnya bukan bangunan itu, tetapi kekuatan sebenarnya bangunan itu boleh bertahan kerana berada di atas satu foundation yang paling kuat di bawah bumi. Sedangkan foundation itu apabila dikambus orang tak nampak tengok pun, yang dipuji, yang diagungi ialah di atas permukaan tu. Tapi sebenarnya seluruh permukaan itu berada di atas foundation yang paling kuat di bawah bumi. Itu foundation rumah itu. Begitulah peranan ketakwaan kita, peranan tauhid kita di dalam mengembulikan kehidupan kita di alam buana ini. Jadi segala penampilan kita di dunia ini, kesemuanya bertunjangkan kepada asas tauhid, seperti mana foundation kepada bangunan tadi, atau seperti mana akar kepada pokok tadi. Mesti jelmaan daripada situ. Kalau tidak ada jelmaan daripada situ, kerana yang lain, maka dipuja setakat bangunan yang kita nampak tengok saja. Tapi foundation di bawah orang tak nampak tengok. Dan banyak benda-benda begini akan jadi masalah dalam kehidupan manusia. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, dua kalimah ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak boleh berpisah antara satu dengan lain. Saling melengkapi. Iaitu syahadah yang pertama itu kita mengakui mentauhidkan Allah dalam semua dimensi tauhid. Sebab namanya kalimah tauhid yang pertama itu. La ilaha illallah itu kalimah tauhid. Syahadahnya apabila kita sebut asyhadu di depan, dia akan menjadi asyhadu an la ilaha illallah.
Begitu juga Muhammadur Rasulullah dipanggil kalimah Rasul. Apabila kita sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia bukan berubah, tapi dia telah meningkat menjadi syahadah yang kedua. Signifikan daripada hal ini, tuan-tuan sekalian, la ilaha illallah tu terjemahan ringkasnya apa dia? Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Saya dah huraikan dulu, sekurang-kurangnya dia ada 3 atau 4 dimensi. Kita menolak segala Tuhan-Tuhan yang palsu ini. Sama ada Tuhan itu berbentuk patung, berbentuk pahala, berbentuk matahari, berbentuk manusia, buza dan lain-lain. Kita kena tolak semua tu. Itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Bahkan anak Tuhan pun dah penyelewengan. Dan kita mesti tolak segala perkara yang didatangkan oleh Tuhan-Tuhan yang palsu ini. Izm-izm yang menyalahi yang ada di dalam masyarakat kita, yang datang daripada kepalsuan-kepalsuan ini. Ini timbul masalah. Semua orang Islam menolak Tuhan-Tuhan yang palsu. Menolak patung, menolak berhala, menolak penunggu, menolak segala Tuhan-Tuhan yang dikatakan Tuhan yang palsu. Semua kita tolak. Tetapi masih banyak di kalangan orang kita yang masih berpegang dengan pahaman-pahaman yang dibawa oleh Tuhan-Tuhan palsu ini. Masih kuat dengan liberalismnya, masih kuat dengan freedom of religionnya, masih kuat dengan berbagai-bagai doktrin-doktrin barat yang bertentangan dengan Islam yang didatangkan oleh kepalsuan-kepalsuan ini. Dia menolak Tuhan-Tuhan yang palsu, tetapi dia tidak tolak sepenuh-penuhnya berbagai-bagai kepalsuan yang didatangkan oleh Tuhan-Tuhan yang palsu ini. Dia terima hanya Allah sahaja. Ya, okey. Tapi dia tak begitu mengenali Allah dengan betul. Dia tak belajar sifat 20. Dia tak belajar tauhid. Satu hal lagi, dia tak betul-betul mengenali Allah. Sebagai illallah itu, hanya Allah saja yang kamu terima. Kamu kenal betul atau tidak? Satu. Yang kedua, dia terima Allah sebagai Tuhan yang benar, tetapi dia tak terima semua hukuman yang Allah bawa. Petikai hudud, memperjuangkan LGBT, hak pusaka tak adil, laki-laki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian, sedangkan hak itu clearly provided by text of Al-Quran, tapi dia masih pertikaikan. Walaupun dia terima Allah sebagai Tuhan, andaikan dia kenal Allah pun seperti dia mengaji tauhid, tetapi dia tak terima semua yang hukum Allah berikan secara sahih, Al-Quran sahih, dan melalui Rasulnya hadis-hadis yang sahih. Jadi di mana tauhidnya? Daripada 4 dimensi ini dia lulus 2 aja. Dia tolak Tuhan-Tuhan yang palsu itu semua. Tapi dia tak tolak segala kepalsuan yang bersama-sama dengan Tuhan tadi. Dia terima Allah sebagai Tuhan walaupun dia tidak mengenali Allah dengan sebaik, tetapi dia tak terima keseluruhan yang Allah bawa. Timbul masalah. Di mana kedudukan tauhid orang yang macam ini? Tuan-tuan boleh fikir sendiri. Itu kesan daripada kalimah tauhid. Dan apabila kita letak asyhadu di depan, apa signifikan dia? Perkataan asyhadu ni tuan-tuan sekalian, dia ada kurang-kurangnya, dia ada 3 perspektif yang patut kita sedar adalah asyhadu ni. Bahasa Arab apabila kita sebut syahidah, dia hadir, dia tengok, dia ada. Macam Tuhan sebut, faman syahida minkum syahra falyasum. Sesiapa yang melihat bulan, dia puasa. Dia bukan melihat bulan, dia berada dalam bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, syahidah juga bermaksud saksi, dia lihat. Yang ketiga, dia mengakui sesuatu bukan sebagai evidence pun dia panggil juga syahadah, evidence. Jadi dalam Islam, konsep syahadah ini sekurang-kurangnya ada 3 makna yang kita letak asyhadu di depan itu. Makna yang pertama, kita mengakui dengan hati tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, seperti yang saya dah huraikan sekejap tadi. Jika mengakui dengan hati sepenuhnya, tiada Tuhan yang lain yang layak disembah, yang layak diminta pertolongan, yang layak kita puja, yang layak kita begitu, yang layak kita begini, melainkan Allah sahaja yang mempunyai ciri-ciri itu. Itu pengakuan kita. Yang pertama secara hati.
Yang kedua, kita menyaksikan pengakuan itu dengan lidah kita. Dengan pengakuan mulut yang kita panggil verbal confession. Pengakuan dengan mulut. Pengakuan dengan mulut dalam syahadah ini kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengakuan dengan mulut dengan sahih. Tak boleh disembunyi-sembunyikan. Ini timbul masalah juga, masalah kecil. Ada sebahagian kecil daripada orang Malaysia lah. Pergi ke barat, dia tu memang agak bebas pemikirannya. Apabila dia tanya, what is your religion? Dia tak berapa nak jawab. Kata dia tu Muslim, tapi I'm a Malaysian. I am a Malaysian. Don't bother about my religion. Dia macam-macam, ada sikap macam ni yang saya dengar. Dia tak berapa nak mengaku yang dia sebagai seorang Islam, tak tahulah apa sebab. Tapi dia hanya mengaku dia sebagai seorang Malaysia saja. Sedangkan declaration yang kita sebagai seorang Islam ialah satu keperluan dalam hidup kita. Kita kena wajib mengaku dengan mulut. Sebab itu waktu Pakatan Islam nak dikeluarkan dalam perlembagaan dulu, zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi, isu ni bangkit. Kumpulan-kumpulan yang non-Muslim ni mereka berjuang habis-habisan. Identiti agama mesti dikeluarkan daripada IC kerana ini akan berlaku discrimination based on religion. Hak-hak. Tapi dah berlaku perdebatan panjang lebar apa semuanya yang saya masih ingat. Maka Pak Lah dia dengan jelas mengatakan tak apalah, kalau orang bukan Islam tak nak bubuh agama dalam IC dia, kami orang Islam masih nak. Maka kita IC orang Islam masih ada Islam. Itu satu keputusan yang amat berani dan cukup cekap. Tuan-tuan fikirkan, identiti kita kalau agama tu disembunyikan, apa lagi yang ada identiti kita? Identiti kulit sawo matang, saiz sederhana, apa lagi? Jadi antara identiti yang cukup hebat sebagai seorang manusia ialah agama dia. Jadi apabila agama nak disembunyikan, tak nak jadi sebahagian identiti, di mana kedudukan orang berkenaan kalau dia suka agama dia disembunyikan daripada orang tahu? Sedangkan ikut kaedah syahadah mesti dilafazkan. Nak kat nikah juga begitu. Ya tak? Kita orang terfikirkan si kesannya. Itu syahadah dalam bentuk yang kedua. Syahadah dalam bentuk yang ketiga. Dia kena mengakui begitu tanpa sebarang reservation, tanpa sebarang ragu-ragu, dan dia mengakui penuh dengan hati. Dia lafazkan dengan mulut dengan cukup yakin, dengan tidak ada sebarang keraguan, dengan penuh yang dia mengaku dengan hati itu, dan dia mengaku dengan mulut itu betul-betul keluar daripada hatinya dan dilafazkan dengan tidak ada apa-apa condition dan tanpa apa-apa syarat. Jadi janganlah kalau kamu masuk Islam kamu akan dapat berapa ekar tanah seperti yang heboh di Sabah. Itu cerita lain. Saya tak nak komen banyak-banyak. Ya tak? Ini tidak ada macam itu. Kita beriman di sini ialah tulen 100% kepada apa konten yang dikehendaki di dalam kalimah syahadah sini. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila kita bersikap macam itu, makna syahadah yang macam itu, dia akan menjadi seolah-olah bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Dia menjadi sumpah kita, dia menjadi pengakuan kita, dia menjadi ikrar kita, dia menjadi macam satu pengakuan yang amat kuat. Apa juga perkataannya yang boleh kita masukkan dalam bab syahadah. Sebab tu nak ganti perkataan syahadah tu dengan Melayu susah. Apa syahadah kita? Nak ganti Melayu susah. Kita sebut dalam sahaja aku naik saksi. Itu agak, yalah boleh dah pakai, tetapi sebagai satu konsep kita kekalkan syahadah begitu. So itu merupakan doktrinasi yang menguasai hidup kita dan mati kita. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, pengakuan syahadah yang macam itu, pengakuan yang dilakukan dengan penuh sukarela, dengan penuh keinginan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan, tanpa sebarang unsur, tanpa sebarang paksaan, tanpa sebarang perkara yang boleh menafikan syahadah. Jadi apabila kita buat begitu tuan-tuan sekalian, apa sahaja pahaman kita, apa sahaja tindakan kita,
apa saja ideologi yang kita miliki kalau bertentangan dengan pendirian ini akan menjejaskan tauhid kita. Ini yang kita bimbang berlaku. Jadi sebagai kesan daripada makna la ilaha illallah saya sebut tadi, dia akan meletakkan beberapa tanggungjawab, sama ada kesan positif atau kesan negatif. Saya akan sebut kejap lagi. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah, yang layak diminta pertolongan, yang layak diyakini, yang layak ditawakal, berbagai-bagai. Cuma kita utamakan yang layak disembah sebab itu top sekali. Tapi segala sifat yang hanya dimiliki Allah saja, hanya itu saja. Tidak ada Tuhan yang lain yang bersifat macam itu, melainkan Dia. Maka daripada situ tuan-tuan sekalian akan menimbulkan berbagai-bagai kesan dan tanggungjawab yang amat penting di dalam hidup kita. Dan kesan-kesannya kita akan bincang sekejap lagi, iaitu bagaimana apabila kita buat sesuatu yang boleh berlawanan dengan kehendak syahadah ini, dia akan menjejaskan tauhid kita. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kekuatan syahadah yang bertunjangkan la ilaha illallah, yang bertunjangkan kalimat tauhid inilah yang menjadi moto nilai jati diri yang tidak ada tolak bandingnya dalam sejarah tamadun Islam. Dan kerajaan Islam menjadi kerajaan yang terkuat di dunia, superpower of the world, sebanyak 800 tahun lebih sebelum jatuhnya kerajaan Baghdad. Apabila dikaji oleh ahli sejarah, apa dia sumber kekuatannya? Sumber kekuatannya ialah tauhid. Waktu tu minyak tak dijumpai, teknologi pun tak begitu banyak. Tetapi mengapa orang Arab yang banyak menguasai padang pasir ketika itu, dan masyarakat setempat yang telah menganut Islam telah berjaya muncul menjadi superpower pada waktu itu? Maka ahli sejarah mengatakan kekuatan mereka kerana mereka betul-betul berada di atas kehendak dan tuntutan tauhid mereka setelah mereka bersyahadah. Di situ dia punya kekuatannya. Kita tengok, terus tengok banyak-banyak lah. Saya ada satu anak saya yang pergi ke luar negeri. Saya tak bagi bekalan duit apa-apa, dia dapat beasiswa. Tapi saya bekalkan kepada dia ilmu agama yang agak baik, walaupun di bidang lain. Tapi saya mantapkan dengan aspek akidah dia dengan betul. Jangan berkompromi sama sekali. Terutama solat. Kerana solat itu lambang tauhid. Lambang dia berada di atas akidah. Alhamdulillah. Dia berada 7 tahun di sana, tidak ada satu berita yang menyedihkan, negatif berlaku kepada dia yang saya tahu. Memang betul begitu. Jadi kekuatan sebenarnya bukan kekuatan yang kita boleh kawal dengan handphone, dengan apa semua ni. Kadang-kadang anak ada handphone, kononnya nak kawal. Tapi apabila dia cakap, ya, saya berada di library ni, tapi dia berada di rumah kawan. Jadi tak boleh kalau kita nak kontrol anak-anak dengan melalui handphone, melalui apa juga, tak boleh. Kita kontrol melalui minda dia. Minda yang apa? Minda yang berteraskan kepada akidah dan tauhid. Inilah kekuatan yang dibina oleh Nabi. 13 tahun di Mekah itu, dia tidak buat yang lain. Dia kikiskan syirik, dia tanamkan aspek tauhid. Tetapi apabila dah asas ini kuat, berada di Mekah, dia pergi ke Madinah, maka dibina di Madinah itu asas kekuatan iman ini. Dia tak menjadi perkara yang basic lagi dah, tetapi pembinaan tamadun berlaku. Dalam masa 10 tahun sahaja, Madinah muncul menjadi center of civilization antara yang terkenal di dunia pada waktu itu. 10 tahun sahaja. Asasnya ialah kekuatan tauhid telah ditanam. Kekuatan tauhid yang telah ditanam, walaupun dakwah itu berlaku di Mekah, tapi penerimaan banyak di Madinah. Maka masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang telah mula-mula mewujudkan sebuah negara Islam. The first written constitution of the world pun berlaku dalam Saifah Madinah. Maka berkembanglah Islam sampai ke seantero dunia melalui asas ini. Asas tauhid namanya. Dan itulah komponen dalam syahadah kita. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita telah
meletakkan syahadah ni begitu rupa dalam kehidupan kita, dan dia menjadikan syahadah ini sebagai satu asas kekuatan jati diri kita yang tak boleh kita mudah-mudah mempertikaikannya, dan jangan sewenang-wenang mengenepikannya, dan jangan sekadar menjadikan la ilaha illallah tu hanya nak teman tahlil untuk tunggu nasi lemak ataupun nak tunggu kenduri arwah. Jangan setakat itu. Takut nanti kalau kita macam itu saja kita bertahlil tapi tidak menjadi moto kehidupan kita. Apa beza orang yang bertahlil macam itu dengan burung kakak tua yang juga setengah-setengahnya burung kakak tua yang pandai la ilaha illallah. Jadi kita tak nak jadi begitu. Kita mesti la ilaha illallah tu moto kehidupan kita. Tidak ada kalimah lain, tidak ada moto yang lain mengatasi moto kehidupan la ilaha illallah. Walaupun kita ada lagi moto-moto yang lain, rukun negara, jati diri Melayu, macam-macam cerita. Tapi sumber sebenarnya sebagai seorang Islam ialah dia berada di atas tuntutan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, ada satu ayat yang mengatakan begitu baik sekali tentang pegangan ini. Firman Tuhan, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha." Surah Al-Baqarah 256. Sesiapa yang menolak taghut, taghut ini segala perkara yang berlawanan dengan tauhid, segala perkara yang berlawanan dengan Allah, dan hanya beriman dengan Allah sahaja, mengikut konsep tauhid tadi, maka orang ini telah berpegang dengan satu pegangan yang tidak tolak bandingnya, satu pegangan yang tidak boleh bercerai-berai sama sekali. Pegangan itu yang menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Kemudian Tuhan bagi amaran, orang yang telah berpegang macam itu jangan sekali-kali diganggu oleh sebarang kepercayaan, sebarang izam-izam yang berlawanan dengan tauhid tadi, yang dinamakan syirik, yang boleh bawa kepada salahlah jatuh agama. Firman Tuhan dalam surah An-Nahl ayat 106, "Man kafara billahi min ba'di imanihi." Sesiapa yang mengkufurkan Allah selepas dia beriman kepada Allah, selepas dia bersyahadah, dia mentauhid, tapi dia jadi kufur, tak kira lah dengan ideologi, dengan pahaman-pahaman tertentu seperti yang berlaku dalam kita pun ada yang berlaku macam ni. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, melainkan kalau dia tolak keimanan tadi kerana dipaksa, diugut. Kalau dia tak mengaku, kata dia membuat benda-benda yang salah tadi kerana dipaksa, okey. Macam orang terpaksa dia mengakui, oh kata Tuhan tu dua, tapi kalau tak kata gitu nanti dia ditembak, dibunuh. Kalau dia buat gitu tak jatuh iman dia. Tapi nak cari orang yang kuat macam Bilal bin Rabah, walaupun dia letak batu yang panas di atas dada dia untuk mengakui Tuhan tu dua sampai terus, dia tidak. Tak banyaklah zaman sekarang ni. Tapi kalau kita dipaksa, hati kita masih beriman, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, masih selamat akidahnya. Walakin man syaraha bil kufri sadran, tetapi sesiapa yang terjebak dengan fikiran-fikiran yang salah ini, hatinya pun terima, yang berlawanan dengan Islam walaupun telah diberi fatwa dengan jelas, pahaman ini menyeleweng, pegangan ini menyalahi akidah, tapi dia masih berjuang mempertahankan pahaman itu, maka dia telah jelas kekufuran dan kesyirikannya. Fa'alaihim ghadabun minallah, maka orang-orang yang macam ini menerima kemurkaan daripada Allah. Walahum azabun azim, dan mereka akan mendapat azab yang amat besar. Dan inilah macam kadang-kadang semata-mata kerana terlibat dengan kita bagi laluan azan sekejap, saya akan sambung sehingga ni. Silakan. Silakan ya. Subhanallah, alhamdulillah. Allah akbar. Silakan. Allahu akbar, Allahu akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذا آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وشرفه درجة العالية الرافعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Saya dah minta kebenaran kepada Tuan Imam untuk sambung sehingga qamat untuk salat lagi bermula. Jadi akibat daripada tauhid yang macam itu, yang kita letak asyhadu di depan, bermakna kita mengaku dengan hati, kita lafazkan dengan mulut dan kita proofkan dengan tingkah laku kita untuk menggambarkan kita berada di atas kehendak tauhid macam ini. Maka akibat daripada pengakuan yang macam itu, maka syahadah kita memerlukan beberapa perkara dalam kehidupan kita ini. Saya bahagi kepada 3 bentuk. Yang pertama, ingat betul-betul ni, keperluan atau tuntutan syahadah kita ni. Kita mesti pastikan akal kita, minda kita, hati nurani kita berada di atas betul-betul kehendak tauhid dan syahadah kita. Jangan sedikit pun keluar. Sikit saja keluar, jatuh iman kita. Kalau dalam bab fiqh, macam dia salat tak berapa elok apa semua, ada maaf bagimu. Tetapi kalau bab tauhid, kalau dia mempunyai fikiran-fikiran yang berlawanan dengan tauhid, jatuh agama tuan-tuan sekalian. Sebab itu keyakinan kepada tauhid kena 100%. Tak boleh 99.9%. Tetapi dalam bab-bab fiqh yang lain, ada keadaan-keadaan kompromi dia. Jadi dengan sebab itu, jangan sekali-kali terlintas di fikiran kita secara minda, secara hati, secara akal, perkara yang berlawanan dengan tauhid. Maka kita kena yakin sepenuhnya seperti yang Tuhan sebut dalam ayat selalu kita baca. Zalikal kitabul la raiba fihi alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Al-Quran ini kitab yang tidak ada keraguan sama sekali. Sebarang keraguan berbahaya kepada akidah kita. Menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa sini? Yang beriman dengan benda-benda yang gaib. Beriman sini, beriman dengan 100% dengan jazam. Kalau setakat zan, syak, waham tak diterima. Dengan benda yang gaib, ulama sepakat benda yang gaib sini ialah dengan rukun iman yang 6. Sebab benda itu benda gaib. Kemudian mereka mendirikan salat sebagai bukti keimanan mereka. Dan mereka mengeluarkan zakat sebagai bukti keimanan mereka. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang-orang yang betul-betul percaya dengan apa yang diturunkan kepada engkau, Muhammad. Percaya dengan sepenuhnya. Wa ma unzila min qablik, dan apa juga yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kau. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka betul-betul yakin dengan akhirat, yakin kepada semua yang tadi dan yakin dengan akhirat. Sebab itu bab iman tidak boleh kurang daripada yakin. Syak, waham, zon tak diterima.
Ini yang menjadi masalahnya. Sebab banyak orang dia tak tolak sepenuh, tapi dia, ya ke? Bolehkah hidup berjalan moden ni? Hukuman potong tangan ni, pukul rejam, hukuman potong tangan ni, boleh diterima ke? Macam-macam keadaan begitu. Berbahaya kepada akidah. Itu yang pertama dalam kes yang ini. Kes yang kedua dalam hal ini juga, iaitu minda. Dia mesti yakin sampai pada peringkat dia sanggup berjuang kerana memenuhi kehendak keyakinan ini. Bukan setakat yakin tu diam gitu, tak buat apa-apa. Dia mesti sanggup berjuang untuk menegakkan keyakinan itu. Firman Tuhan, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Al-Hujurat ayat 15. Orang yang mukmin yang sejati macam tadi, yang beriman dengan Allah sepenuhnya dan Rasulnya dan termasuk yang lain-lain, mereka tidak pernah ragu-ragu walaupun sedikit, dan mereka sanggup berjihad, sanggup berjuang demi memenuhi kehendak iman tadi dengan harta benda mereka. Itu yang banyak jutawan-jutawan dunia bagi bantuan pejuang-pejuang Islam di Moro, di Chechen, kita dengar, ya, berjuta-juta disalurkan dengan harta benda mereka. Bahkan kalau perlu dengan nyawa mereka, sanggup mati syahid di medan perang demi memenuhi perjalanan Allah. Ulaika humus shadiqun, dan orang-orang ini yang sebenar-benarnya yang mengotakkan tuntutan syahadah dan imannya. Itu yang ketiga, mereka mesti menghindarkan segala yang bertentangan dengan tauhid tadi. Minda mereka daripada unsur syirik, kepahaman-kepahaman yang berlawanan dengan tauhid, idea-idea yang berlawanan dengan tauhid yang saya dah sebutkan tadi, mesti dia hindarkan sepenuh. Dan idea-idea itu telah difatwakan sebagai syirik, liberal, kemudian freedom of religion dan berbagai-bagai lagi. Dia kena tolak 100%. Walaupun pada fikirannya kadang-kadang macam dia tetap pendapat common law itu baik, berbahaya kalau benda itu telah difatwakan sebagai bercanggah dengan Islam, tauhid. Kemudian dimensi yang kedua, dimensi yang pertama itu ada 3. Dimensi yang kedua, dia mesti memastikan segala tingkah laku amalannya supaya selari dengan hukum syariat, hukum fiqh lah. Hukum syariat ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Yang wajib dia tak betul ansur mesti lakukan. Yang sunat dia cuba sedaya upaya melakukan. Yang haram dia tak akan kompromi, tak akan buat sama sekali. Dan yang makruh dia cuba elakkan juga yang terbaik. Dan harus terpulang kepada yang harus. Dia jaga betul-betul hukum hakam yang itu. Tentang haram halal ini. Itu bentuk yang kedua dalam dimensi tauhid yang diperlukan oleh syahadah dia. Yang ketiga, yang diperlukan oleh syahadah itu setelah berteraskan kepada tauhid, dia mesti pastikan perangainya, akhlaknya, tingkah lakunya, pekertinya selari dengan ajaran Islam yang kita panggil akhlak Islam, tasawuf orang panggil juga, dan berbagai-bagai. Iaitu secara dalaman hatinya tawadhu', rendah diri, jujur, ikhlas, humble dan berbagai. Yang haram pula mazmumah, takbur, riya, angkuh, ujub, dia elak seberapa yang boleh. Itu dari segi hati, akhlak. Dari segi perbuatan pula, suka tolong orang, caring, menjaga hak orang, menjaga tanggungjawab, kewajipan-kewajipan dia yang diperlukan kepada dia semua dia jalan dengan baik, tak curi tulang dan berbagai-bagai. Jadi apabila kita ambil 3 dimensi ini di dalam kita mengawal syahadah kita, yang pertama kita jaga minda akal kita dari segi tauhid, jangan ada unsur-unsur syirik dalam pahaman hati dan sebagainya. Yang kedua, kita jaga tingkah laku kita supaya berada di atas hukum hakam Islam, haram, makruh, wajib dan sunat. Dan yang ketiganya, kita jaga betul-betul perangai kita, akhlak kita supaya selari dengan tuntutan Islam yang dipanggil akhlak Islam. Dan akhlak Islam ni terfokus kepada 2 bidang utama. Kita tepikan segala mazmumah, riak, takbur, angkuh, syirik. Ini boleh bawa kepada syirik khafi dan sifat-sifat yang mazmumah yang lain, kedekut, bakhil dan lain-lain. Dan kita ambil sifat-sifat yang terpuji sahaja, mahmudah, tawadhu', rendah diri, humble, caring dan berbagai-bagai. Apabila rangkuman ini kita lakukan dengan baik, maka kita telah memenuhi tuntutan syahadah
secara minimum yang terbaik, ketiga-tiga sekali. Jangan mengambil fokus kepada salah satu je. Tapi pangkalnya akidah tauhid nombor satu. Maka syariat dan akhlak itu ialah pokok yang hendak menghasilkan daripada pangkal bawah bumi tadi. Jadi setakat itulah saja modal saya pada malam ini. Segala yang salah dan silap itu daripada saya yang menyampaikan ini. Dan yang benar itu ialah daripada Allah melalui wahyunya. Saya sekadar menyampaikan, maafkan saya, dan kita berjumpa pada waktu yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.